نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمة الله. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia izin dan inayahnya, kita masih lagi terus dapat menunaikan pengabdian kepadanya. Dan kita terus lagi mencari keredaannya, menyambung kembali kuliah maghrib kita, kuliah maghrib mingguan yang membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita petik daripada kitab Tafsir Al-Munir oleh almarhum Dr. Rabah Az-Zuhaili. Kita masih lagi menyambung pada juzuk yang kelima, surah yang keempat ini, surah. Pada siri yang lepas kita dah masuk ayat 97 hingga 100. Kita masih lagi dalam huraian tafsir pada ayat 97 hingga 100. Sebagai ulangannya, ayat ini adalah ayat yang membicarakan tentang golongan orang-orang yang berhijrah. Sama ada dia berhijrah ini di atas keikhlasan dia menerima perintah Allah, maka sudah tentulah hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasul. Manakala orang yang tidak mampu berhijrah kerana ditindas dan sebagainya, maka ada keampunan, kemaafan kepada mereka. Itu poin pada ayat ini. Maknanya hijrah satu perintah yang wajib ketika awal-awal dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulangan semula, ayat ini berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ayat 97 yang membawa maksud sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut ketika mencabut nyawa dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, zalimi anfusihim. Mereka, maknanya para malaikat, bertanya, fima kuntum, bagaimana keadaan kamu dalam saat sakratul maut? Qalu kunna mustad'afin fil ard. Lalu mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Lalu malaikat bertanya lagi, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat tanya balik, oh kamu orang mustad'afin, ditindas ya? Lalu malaikat tanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas, wasi'atan, sehingga kamu dapat berhijrah, iaitu berpindah di bumi Allah ini? Maka malaikat terus menjawab lagi, maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam. Bila perintah berhijrah, dia enggan dengan memberi alasan mustad'afin, kami ditindas. Sejauh mana ditindas? Maka bila tempatnya itu neraka Jahannam, telah saya jelaskan, neraka yang paling bawah sekali, bukan sedikit, bukan sikit-sikit siksaan. Neraka Jahannam. Jadi perintah Allah ni jangan main-main. Apa saja bentuk perintah
yang mendatangkan hukumnya wajib, kita tak boleh nak bagi alasan tak boleh terus. Sebab keuzuran, kelonggaran ini mesti ada sebab-sebab syar'i. Jadi sebab itu bukan mudah kita kata tak boleh saja, tak boleh saja. Jadi mereka di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Tapi pada ayat 98, pengecualian Allah bagikan illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecualilah mereka yang tertindas itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan juga anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Itu pun Allah kata apa? Mudah-mudahan, hilatan wala yahtaduna sabila. Moga-moga Allah bagi kemaafan. Bukan semestinya Allah kata terus aku maafkan. Tak, mudah-mudahan. La'alakum, macam kita puasa lah. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga kamu bertakwa. Bukan maknanya bila kita puasa saja confirm kita bertakwa. Dia sangat bergantung kepada prestasi kita puasa, niat kita, adab kita puasa. Kalau kita puasa sekadar berniat nak kurihkan badan, nak kurih badan, saya bulan Ramadan paling saya goma, sebab saya dapat melatih saya mengurihkan badan, dia kata. Bukan terima perintah untuk mengagungkan Allah, nak ngurihkan badan. Saya tak goma badan saya ni apa ni menombun, katakan nanti tak ramai orang lelaki minat dengan saya, dah ke situ pula pergi. Orang perempuan ke ustaz, orang lelaki tak macam tu ke? Sama yo. Itu la'ala. Jadi hijrah ini pun apabila ada pengecualian daripada Allah, illa mustad'afin, yang benar-benar tak terdaya, sama ada lelaki, perempuan. Perempuan pun tuntutan hijrah menjadi wajib. Sebab dalam ayat ini Allah kategorikan satu persatu. Allah tak kata umum minan nas, minal muslimin, tak. Minal mu'minin, itu umum orang dalam kalangan manusia, orang Islam, orang beriman. Tapi Allah satu-satukan senarainya minar rijal, lelaki. Lelaki minar rijal ni, pemuda pun lelaki, orang dewasa pun lelaki, orang tua pun lelaki. Ada juga orang tua yang berhijrah bersama dengan Nabi. Itu maknanya dia pergi awal dalam keadaan dia dah tua, tapi dia mampu berhijrah, dia hijrah. Ada orang tua yang memang tidak mampu, maka dia kekal di Madinah, di Mekah. Minar rijal wan nisa, perempuan sama juga, muda, dewasa, tua, dia mampu berhijrah, hijrah. Dan juga kanak-kanak tidak terkecuali berhijrah, dia sebab ikut orang tua dia. Tapi dia tak mampu, tinggal macam Abdul Rahman bin Auf minggu lepas, saya lupa nama Abdul Rahman, orang kaya yang turut berhijrah, dia seorang pergi, tinggal segala harta sebab menerima ugutan orang Quraisy. Kau kalau pindah, kau bawa harta kau siap, anak bini kau semua kami bunuh. Jadi ketika itu Abdul Rahman bin Auf hanya sehelai sepinggang saja pindah, tinggal segala harta dia. Itu pengorbanan sahabat-sahabat dulu demi Islam, demi akidah, demi perintah Rasul, hijrah tinggalkan. Jadi mampu tak kita pada hari ini apabila dalam soal hijrah kepada yang lebih baik, kepada menjunjung syariat Allah ini, sanggup tak? Sanggup tak? Jadi inilah nilaian iman kita, sejauh mana kita mampu nak menerima dan menghayati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ramai kita yang kecundang ni, yang gagal ni.
Kemudian pada ayat 99, faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu ghafura, itu maknanya ayat 99 yang Allah menunjukkan bahawa Allah ini pemaaf, Allah ini pengampun. Ya. Maka dengan sifatnya yang begitulah, mudah-mudahan tadi Allah memaaf dan mengampunkan. Kemudian pada ayat 100, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman, ya, muragaman katsiran wa sa'at, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Ghafurar rahima. Ayat yang ke-100 ini, sesiapa berhijrah di jalan Allah nescaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang sangat luas tempatnya, dan rezeki yang banyak. Tetap Allah bagikan rezeki sesiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita nak tengok tafsir pada ayat 100 ini, sambungan pada siri yang lepas, ya. Jadi dalam ayat yang ke-100 ini menyimpulkan daripada ayat 97, sesiapa yang berhijrah di jalan Allah ini, Allah tak akan rugikan dia dengan rezeki dan tempat. Tak akan rugikan, tetap ada rezeki, ya. Sebab itu ayat 100 ini, ya, saya dah sebut dari segi asbabun nuzulnya, ya, pada minggu lepas, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, ya, kalau menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas melalui apa? Sanad yang sahih, sanad yang baik daripada Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, bahawa Damrah bin Jundab, walaupun dalam riwayat lain ada yang terbalik Jundab bin Damrah, tapi ada nama Damrah dan Jundab ini, anak dan ayah, ya. Satu ketika dia ingin meninggalkan rumahnya untuk berhijrah. Damrah pun berkata kepada keluarganya, lindungilah aku, keluarkanlah aku dari negeri kaum musyrikin ini menuju ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ia meninggal dunia di tengah perjalanan sebelum sampai ke sisi Rasulullah sendiri. Lalu Allah turunkan ayat ini, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, Jundab bin Damrah terbalik pula kan, dari Bani La'id ni, dia adalah orang yang ditindas di Mekah dan dia dalam keadaan uzur, sakit. Bila ayat perintah suruh hijrah ni, dia sahut, sebab perintah itu wajib. Dalam keadaan dia sakit itu, dia gagahkan juga diri dia, dia minta keluarga dia supaya uruskan dia dapat juga keluar dengan cara ditandu. Semangat sahabat Nabi begitu, semata-mata junjung perintah. Hari ini bukan satu yang mudah kita nak letakkan ketaatan kepada perintah ini, bukan satu yang mudah, ya. Lebih-lebih lagi bila adanya kepentingan-kepentingan yang untung pada diri sendiri tu, susah nak taat, itu susah, ya. Pertimbangan di antara aulawiyat, mana lebih utama. Dr. Yusuf Al-Qaradawi selalu memberikan pedoman-pedoman tentang al-aulawiyat ini, keutamaan, sehingga dia tulis tentang fiqh al-aulawiyat, fiqh keutamaan di antara wajib dan sunat. Itu dah tentu fahamlah, wajib dengan sunat dah tentu wajib, ya. Di antara sunat ab'ad, sunat hayat, sunat muakkad, sunat sahaja. Kita tahu sunat saja, tapi perbahasan sunat entah.
mana muakkad, mana tidak muakkad. Sudahnya dalam perkara sunat kita berbalah. Memanglah berbalah ni menjadi satu apa? Keseronokan agaknya orang Islam ni suka lagi berbalah daripada mencari penyelesaian untuk kemakmuran keseluruhan umat Islam. Di antara amar ma'ruf nahi mungkar, bila ada dua pilihan, mana nak dulu? Pada hari ini bila terima keadaan cabaran ujian COVID-19, kita gelombang ketiga, pandangan saya kita gelombang ketiga, bukan gelombang kedua. Kita rasa terkejut sebab apa? Kita dalam keadaan stabil satu angka. Jaminan yang kita nampak ni seolah-olah habis tahun ni selesai lah, tahun depan bercemporo lah kita katakan. Tak sampai. Hari ni tak tahulah berapa, semalam 800, hari ni saya tak semak, 869. Main angka 8, 3 angka 800, paling tinggi lah sejak daripada bulan Mac, paling tinggi. 3 negeri lockdown, istilah lockdown lah kan, tapi PKPB 871 naik lagi 2. Kan? Jadi bila COVID-19 ini sudah jadi begini, suara yang keluar daripada pelbagai jenis lapisan masyarakat, daripada mereka bergelar pemimpin sampailah marhain di bawah, tentang menyalahkan itu, menyalahkan ini. Ya, memang salah. Kalau salah sekalipun, habis bila salah tu hukum terus, tak berguna langsung. Tapi mana dia jalan penyelesaian? Bagilah. Kalau tak botol sekalipun, mana dia? Sebab itu bukan mudah nak menangani. Sebab itu kita orang Islam ni kena ada kesatuan yang kuat. Kalau tanya saya, kenapa Ustaz asyik jadi macam ni je? Kenapa COVID-19 ni kuman tak nampak depan mata? Tak selesai-selesai. Kita boleh pandang pelbagai sudut. Kalau kita rujuk kepada pedoman Nabi, Nabi bagi pedoman. Ini sebab sebagaimana hijrah tadi wajib, perintah wajib, maka kita ambil pengajaran kepada perintah-perintah yang lain. Dan juga larangan-larangan Allah yang berbentuk apa? Perintah tinggalkan, yang membawa kepada hukum haram itu Allah maknanya perintah tinggalkan. Pedoman yang Nabi bagi, kalau kita lihat himpunan hadis-hadis akhir zaman, peristiwa-peristiwa akhir zaman, Nabi pun pernah sebut, umat aku ni takkan ditimpa penyakit yang pelik-pelik, yang tak pernah menimpa umat terdahulu. Dulu ni penyakit yang paling masyhur sekali taun lah. Saya dah ulang banyak kali dah. Sampai sekarang ni taun ni dah jadi orang kata low class, penyakit yang tidak merebak, macam tak ada yo. Tapi dulu jangan. Dulu jangan taun ni. Sejak zaman sebelum Nabi SAW dah ada penyakit taun, dan kalau merebak ramai yang mati. Tapi pelik-pelik sekarang ni dia timbul. Dulu AIDS lah kan? Sehingga AIDS jadi penyakit nombor 1 yang digeruni. Sekarang tak gerun dah. COVID-19 macam-macam orang kaitkan. Nabi kata umat aku ni takkan ditimpa penyakit-penyakit pelik. Penyakit pelik antaranya COVID-19 lah. Tapi kalau tertimpa juga, kenapa? Kalau tertimpa juga di kala itu, Nabi kata umat aku tertimpa dengan penyakit-penyakit pelik. Kenapa? Kerana perzinaan itu berlaku berleluasa.
perzinaan berlaku berleluasa, maka balasan dosa maksiat zina ini yang manusia rasa enak bersetubuh ni, dalam dia berzina tu, Allah datangkan kuman melata, kuman merebak. Dan memang penyakit-penyakit kuman merebak ni daripada perzinaan. Kalau pelacuran lah, munculnya penyakit apa? Sifilis, gonorea, daripada pelacuran. Pelacuran ini adalah pekerjaan yang paling tua di dunia, sejak pada dulu lagi sampai hari ini. Dan pelacuran ini sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. Kita boleh tengok data apa dia? Kadar-kadar pembuangan anak di luar nikah, kadar remaja yang tidak berkahwin ataupun perempuan yang tidak berkahwin yang mengandung. Jangan letak pada orang Islam saja, semua manusia. Carilah mana agama yang tak melarang perzinaan ini. Cari agama yang tak melarang perzinaan ini. Pengalaman saya mengaji perbandingan agama, semua agama ni dia larang berzina ni, dia larang. Persetubuhan dalam mana-mana agama ni dia suruh persetubuhan yang disahkan oleh agama, iaitu perkahwinan lah. Tapi berleluasa. Maka Allah bagi amarat. Dah bagi kali pertama, manusia beringat kejap, lepas tu lupa balik, buik lagi banyak, datang lagi. Jadi itu dipandang dari sudut apa? Dipandang daripada sudut agamanya. Pegangan akidah kita rupanya ada rujukan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak pandang dari sudut kesihatan, tengoklah kebersihan macam mana. Tengok kebersihan. Sehingga kan Allah bagi satu alamat, korang ni jenis tak basuh tangan. Tapi dalam amalan apa yang kita selalu basuh tangan? Berwuduk. Kita bila confirm 5 waktu sehari semalam, dari segi amalan kita membasuh tangan kita, confirm 5 kali. Sebab fardu kita 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dah tentu 5 kali sehari. Itu paling minima, paling minima. Tapi kalau dia tak peduli langsung solat, kalau dia tak peduli langsung solat, apa wuduk yang dia ambil? Sedangkan wuduk ini, nawaitu kita bila kita berwuduk ini, sahaja aku tu kita, lintasan hati kita tu kerana Allah. Maka Allah akan terima itu sebagai satu ibadah. Bila ibadah dibuat, barulah Allah turunkan rahmat dia, kasih sayang dia. Tapi bila Allah turunkan dalam bentuk penyakit ini, semua orang boleh kena. Kena pula COVID ni airborne. Sekarang ni gejala baru dia apa? Kluster baru. Kluster yang tak ada sejarah perjalanan, kluster yang tak ada jangkitan daripada kluster lain, kluster yang dia tak ada gejala, tetapi apabila dia sesema sikit, dia pun pergi klinik lalu buat swab. Swab ni maknanya hospital kerajaan aja yang tak buat, hospital swasta ditolak. Hari-hari sekarang ni mati 3-4 orang, 3-4 orang, 3-4 orang. Sebab semakin ramai. Walaupun di Sabah tu hari-hari beratus. Kelengkapan macam mana? Hospital kerajaan banyak mana? Rakyatnya ramai mana? Peralatan banyak mana? Frontliner terpaksa tumpu pula kepada yang nak kena ni, yang nak kena ni, yang kena baru kena ni, nak kena. Jadi yang dah nazak ni akhirnya dengan peralatan yang kurang, cuba diselamat pun akhirnya begitulah takdir. Nampak tak kesan dia? Maka terfikirkah kita untuk kita mencari secara bersama-sama kaedah bagaimana semampu mungkin bila dah
datang daripada Allah ni daripada kita beramuk tak kesudah kan. Ya. Sebab baru hijrah saja kewajipan dia. Kalau kau enggan tadi semata-mata bagi alasan dia mustad'afin, tapi kau mampu, kau neraka jahanam perginya. Ini ayat 100. Sedangkan ayat ini turun semata-mata meraihkan Jundab bin Damrah ataupun Damrah bin Jundab yang dalam keadaan gering, sakit, dia gagah ditandu, tetapi dia tak sempat sampai di Madinah. Dia meninggal di tengah perjalanan di tempat bernama Tan'im. Ya. Lalu turunlah ayat wa man yakhruj min baitihi muhajirun ilallahi wa rasulihi. Ya. Orang yang tak sempat ini lalu Allah berikan pahala macam orang hijrah tu sampai juga. Betapa pemurahnya Allah. Kalau ikut hukum akal kau tak sampai, kau tak dapat lah. Hukum manusia kau tak sampai, kau tak dapat lah. Tapi di sisi Allah, niat engkau tu, aku dah terima dah, walaupun separuh jalan kau tetap dapat juga ganjaran pahala, maka dia tak masuk neraka jahanam. Tak masuk neraka jahanam. Jadi hari ini tak adakah kita takut dengan balasan neraka jahanam ini? Dia bukan soal orang tak nak berhijrah lagi, perkara-perkara yang lain pun ada juga hukuman neraka jahanam. Sebab itulah dalam hal ini Nabi SAW, ini yang timbul hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal seseorang manusia itu sangat bergantung kepada niat dia. Innamal a'malu binniyat ini walaupun dia bersifat hadis aziz, Umar raja riwayatkan, tapi siapa Umar yang kita nak nafikan hadis ini? Hadis kalau diriwayatkan oleh seorang ataupun dua, taraf dia hadis ahad, tidak mutawatir. Sebab seorang atau dua berkemungkinan dia nak mendustakan Nabi itu ada. Tapi bila 3 atau lebih, takkan 10 orang ni semua nak dustakan Nabi. Bila dia terima satu riwayat tentang Nabi ni, takkan 10-10 tu nak dusta Nabi. Jadi yang riwayat itu Umar Al-Khattab yang dijamin syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini dibolehkan diterima sebagai satu pedoman kepada kita. Boleh diterima sebagai hujah. Dan secara jelasnya hadis ini menyatakan kalau sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuatu apa yang dia niatkan. Sesiapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu pasti menuju Allah dan Rasul. Sesiapa yang berjuang kerana Allah dan Rasul, maka itulah juga balasan dia. Sesiapa yang bekerja kerana Allah dan Rasul, itu jugalah balasannya. Sesiapa yang buat sesuatu tadi semata-mata kerana apa? Perintah Allah, nak cari keredaan Allah, semata-mata menjunjung perintah Allah, semata-mata Allah, maka dia dapat balasan itu, balasan yang baik daripada Allah. Confirm yang itu. Sebab itu kita berdakwah pun niat kita kerana Allah dan Rasul. Sebab itulah kita bila berdakwah ni tidak dilarang kita sekiranya keluarga kita belum Islam. Pagi tadi saya kuliah subuh di Surau Taman Bukti. Saya kuliah sana hadis Nabi lah. Saya bawa satu kitab, Al-Adabul Mufrad. Kitab ini kitab oleh Imam Bukhari. Dia dah ada kitab Sahih Bukhari, dah beribu-ribu, ratus ribu hadis ditulis dah dalam kitab tu. Tapi Al-Adabul Mufrad ini dia himpun lagi hadis-hadis yang bertajuk adab, tentang adab. Sekarang ni tajuknya adab terhadap ibu bapa.
Jadi dalam hadis itu tentang adab terhadap ibu bapa yang musyrik, ya. Bila musyrik mak bapak ni masih lagi tidak Islam, maka doa kita tu setakat kita minta dengan Allah dia mendapat hidayah. Tapi bila dia sedang nazak, kita minta dia diampunkan, ditegur oleh Allah, Allah tak terima. Dan Allah melarang hamba-Nya yang beriman berdoa untuk kerabat dia walaupun ibu bapa mati mendapat pengampunan dalam keadaan dia musyrik, tidak menyembah Allah, dia sembah lainlah, dia agama lain. Memang tak boleh, sebab Nabi pun begitu ditegur. Berdoa untuk Abu Talib semoga diampunkan, Nabi tak izinkan sebab Abu Talib dia tidak mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sahabat Nabi menghadap ibu dia yang masih musyrik. Niat dia apa? Menghormati ibu, yang itu Islam izinkan. Hatta berdoa untuk minal kafirin pun, orang kafir sekalipun kita boleh doakan, tapi doa untuk mereka ini ialah menerima hidayah Allah. Doalah siapa pun kawan kita, namanya Ramasamy ke, namanya Lim Chong Yu ke, ya? Namanya Richard ke, doalah semoga dia mendapat hidayah. Sebab Nabi buat ketika Umar itu sendiri tidak Islam, Nabi berdoa supaya dia mendapat hidayah, dapat. Daripada kita mengata, mengeji, mengutuk tak habis-habis, tapi setitip doa pun tak pernah. Ya Allah, buka lah pintu. Minta maaf, bunyi pula telefon saya tak silent. Ni tengah apa, tengah kursus ni susah dipanggil di orang aja. Ke saya silap bawa telefon macam bukan saya punya, kan betul ini anak saya punya, nasib lah. Tak mak lah masuk dalam rakaman. Saya silent kan. Mana telefon ayah Bila sambung telefon tu lah dia. Saya dah 2-3 kali dah sampai Shah Alam. Apalah bunyi telefon ni nama lain, rupa telefon anak. Aduh yai. Okey, tak apalah tu. Balik pada ni. Sikit lagi tuan-tuan sebelum Isyak. Jadi niat sangat penting. Sebab itu dalam hadis niat ini yang menjadi huraian kepada tafsir ayat ini oleh Dr. Rabah Az-Zuhaili, sesiapa yang berhijrah dari kerana Allah dan Rasul, dia dapat pahala tu, diterima hijrahnya itu. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia, maka confirm Nabi kata ia milikinya, dia dapat apa dunia yang dia hendak tu. Ataupun kerana perempuan ni pun ada peristiwa, ya. Dalam ramai-ramai berhijrah tu ada seorang lelaki tu, dia masih musyrik. Dia bercinta dengan seorang perempuan yang mukminah. Nama saya lupa, saya kena tengok balik. Bila dia nak berhijrah, kekasih dia tanya, aku macam mana? Takkan kau nak tinggalkan aku di Mekah ni? Kalau kau sayang dengan aku, ikutlah hijrah. Jadi lelaki ni ikutlah berhijrah. Dia qalu la ilaha illallah, jadi Islam. Dan dia berhijrah tu semata-mata kerana perempuan itu. Sampai di Madinah dia dapat kahwin dengan perempuan tu, tetapi dia tidak dapat pahala hijrah. Tak dapat pahala hijrah, tak dapat. Dia dapat kahwin perempuan tu. Jadi kuatnya niat kita ni. Sebab itu apa-apa pun dalam kehidupan kita ni, kita niat baik dulu. Kita nak tegur orang, niat kita baik dulu. Jangan kita lantung tak tentu halau. Kita punya kelemahan ni orang Islam kita, terutamanya orang Melayu, bila berhujah ni tak ada fakta. Kita cakap umum saja, tapi bila fakta-fakta tak ada. Perkara-perkara yang tidak dipersetujui bersifat umum, sedangkan fakta tu penting. Fakta tu penting. Akhirnya kita membuat tuduhan
Fakta tak betul sudahnya. Ini kesan dia akhirnya berbalah pada perkara yang kita menyangka-nyangka. Banyak pula gerakan-gerakan Islam yang tewas di dunia ni, di sebelah-sebelah sana tu, di sebelah Arab, antaranya terburu-buru, terlalu terburu-buru, akhirnya tanpa fakta. Dan kita kalah dengan Yahudi ni. Yahudi berfakta saja. Sebab itu mereka menguasai dunia. Jadi kita orang Islam pun kenalah juga ada kemahiran untuk berdepan dengan dunia teknologi pada hari ini. Jangan kata Islam menghalang teknologi, kita main lillah aja, kita main sujud, main semayang aja. Tak boleh juga nak main semayang aja. Kita nak berhujah dengan orang dari segi undang-undang, kena kuasai perlembagaan, kita kena faham perlembagaan kita tentang apa agama Islam sebagai agama persekutuan. Apa maksud agama persekutuan? Dari sudut mana kita nak kupas bahawa bila pelaksanaan hukum-hukum Islam ni dengan perlembagaan itu boleh masuk? Apa huraian dia? Ini kita dengar orang cakap melopong, perlembagaan kata tak boleh. Kata dah. Raja-raja kita dari segi perlembagaan macam mana? Bahasa Melayu kita dari segi perlembagaan macam mana? Termaktub dalam perlembagaan tu. Perlembagaan, sedangkan perlembagaan dirujukan di parlimen. Jadi kita bila nak berhujah, kita tahu. Bila nak berhujah undang-undang, perlembagaan tu kita tahu. Sebab itu dalam fakta ini akhirnya kita terperangkap bila kita tidak ada fakta. Akhirnya kita tuduh. Macam kita kata engkau kafir, kita mudah aja mengatakan engkau kafir, kau munafik, kita tuduh begitu saja. Tapi apa ciri-ciri munafik tu? Entah, saya dengar orang cakap. Tu yang masalah tu, saya dengar orang cakap. Maka hijrah itu menuju apa yang kita niatkan. Jadi betapa besarnya perbezaan antara janji Allah merupakan satu pahala yang sangat mulia agung bagi orang yang hendak berhijrah, dan janji Allah itu berupa apa? Bila kita berhijrah itu, janji Allah pahala itu bentuk apa? Bentuknya ialah keredaan, pengampunan, rahmat daripada Allah. Lebih-lebih lagi yang tak berdaya ni, memang betul dia tak berdaya, akhirnya Allah terima, maka dia dapat pengampunan. Tu yang kata penting niat tu. Itulah anugerah yang tinggi di sisi Allah, kita dapat pengampunan. Maka jelasnya daripada ayat 97 lagi pada minggu lepas sampailah ayat ke-100 ini, bila kita jadikan sebagai satu pedoman, menurut Imam Al-Qurtubi, pendapat beliau paling sahih tentang ayat ini, ayat ini turunnya sangat berkait rapat dengan penduduk Mekah yang telah menyatakan Islamnya. Itu dari segi asbabun nuzulnya sangat sahih, kata Al-Qurtubi. Mereka secara terang-terang mengakui keimanan mereka di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah ke Madinah mengakui semata-mata mengikut perintah. Sebab itulah mereka tetap bersama dengan Nabi, dan mereka yang mana tak berkemampuan tadi, mereka akhirnya tetap di Mekah walaupun bersama dengan orang musyrikin, tetapi penentunya akhirnya kembali balik dalam hati kita sejauh mana. Dengan itu tidak mudah, sebenarnya tidak mudah bagi orang muslimin nak membezakan mukmin. Bila mukmin kita nak bezakan ikhlas tak ikhlas ni memang susah. Apatah lagi dalam hal-hal bila perintah Allah tentang hijrah, perintah Allah tentang perang. Dalam perang Badar ada riwayat mengatakan yang terkorban syahid 14 orang. Semasa diaturkan mereka itu untuk dikebumikan,
Satu persatu disebut oleh sahabat, oh yang ini syahid fisabilillah, ini nak diakui bahawa syahid fisabilillah. Sebab perang Badar masa itu mereka tidak dikapankan, tidak dimandi, tidak disembahyangkan, dengan darah-darah, baju yang koyak gabak di pedang tu mereka dikebumikan terus macam itu saja. Inilah kemuliaan mati syahid ni. Lalu sahabat pun tunjuk mati syahid, mati syahid, mati syahid. Tiba-tiba ada satu orang lelaki ni, dia ditunjukkan mati syahid. Nabi kata, la, yang ini tidak syahid fisabilillah. Sahabat heran, oi, dia berjuang tu. Disampaikan oleh malaikat kepada Nabi bahawa yang ini tidak mati syahid. Dia mati kerana li Madinah. Dia berperang ketika itu semata-mata mempertahankan bumi Madinah. Dia berjuang ketika itu dengan semangat kebangsaan Madinahnya. Watani Madinahnya ketika itu. Bagus semangat cintakan negara. Islam pun tak larang, cintakanlah negara. Kita kalau jadi rakyat Malaysia tak cinta negara Malaysia ni, tak usah jadi rakyat Malaysia. Tak usah jadi rakyat Malaysia. Kalau kita ni lahir di Malaysia, kad pengenalan Malaysia, tanah tumpah darah pun di Malaysia, tiba-tiba tak nak akui, tak nak cinta, tak nak sayang negara ni, tak usah duduk sini. Itu je hukumnya. Tak salah kita sayang kepada negara, tetapi apabila kita nak martabatkan kita punya perjuangan ni kerana Allah dan Rasul, itu letak dulu. Jadi ada sahabat ini yang meletakkan demi Madinah. Semangat kebangsaannya ialah semangat kebangsaan Madinah. Akhirnya Nabi kata yang ini la, tidak syahid. Tidak syahid fisabilillah tadi. Sampai macam itu. Itu satu riwayat. Jadi kita hari ini pun macam itulah. Sebab perjuangan kita fisabilillah pada hari ini tidak dengan mata pedang. Fisabilillah kita pada hari ini, kemampuan kita apa? Menulis. Kemampuan kita apa? Berhujah. Paling tidak kemampuan kita apa? Memangkah. Jangan kata memangkah ni Allah tak tanya. Allah tanya. Wahai Ustaz, ni mana pula Allah nak tanya? Ni politik. Tak, Allah tanya. Jangan kata Allah tak tanya. Saya bukan berkempen. Lepas tu fikirlah macam mana. Sebab tu orang Islam tu dia kena begini. Orang Islam ni kena begini. Sebab bila kita sebenarnya, di mana kelemahan kita, bukan kerana kita tak pandai, bukan kerana kita bodoh, tetapi kita lemah kerana kita tidak bersatu, yang akhirnya orang lain menguasai di atas perpecahan kita. Itu je. Kan dalam khutbah Jumaat sebelum Covid lah, sebelum Covid, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dah Covid ni khutbah kena pendek, tak boleh lama-lama. Kalau tidak tu Negeri Sembilan khutbah dia, mukaddimah dia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sebab itulah perhimpunan mingguan yang paling ramai boleh kita himpunkan orang Islam ni, terutama orang lelaki. Sembahyang Jumaat. Sekarang ni tak dapat macam dulu sebab berjarak, kan? Saya sampai bila nak semayang tu, saya rentas sempadan tu. Saya bertugas di Seremban Jaya, kan? Boleh aja pergi masjid Seremban Jaya tu. Satu ketika tak boleh masuk, tak muat. Saya boleh aja pakai hukum jangan tinggal 3 kali berturut-turut. Tapi nak tinggal, jangan kita main senang-senang je. Tak payahlah, boleh tinggal 3 kali. Kita tak boleh niat boleh tinggal, jangan berturut-turut 3 kali. Kita sengaja tinggal 2 kali tanpa usaha. Kau usaha dulu. Kau dah sampai situ tak boleh masuk, tak terdayung, kau atas panih tu, tak terdayung, saya memang locor kulit saya. Kau dah pergi, kau tak terdayung, tak apa, kau dah usaha. Ini tak ada, dia main hukum. Itu orang masjid tanggung. Siapa pula orang masjid nak tanggung dosa kita? Orang tidak menanggung dosa kita, kita tanggung sendiri. Kita lontunglah HJK masjid tu garang warna. Saya naik kesian betul HJK masjid ni, manjang kena lontung je. Ini satu lagi perangai kita, melontung HJK masjid. Ya betul lah, katalah dia salah, tapi kita lontung dia buat kerja tau. Ingat dia buat kerja tu, dia nak buat sendiri macam tu ke? Tentulah dia berbincang, tentulah dia mesyuarat.
Nak ubah masjid pun kena lontung. Nak baiki masjid pun kena lontung. Ada satu grup tu lah. Sudahnya saya ambil bahan-bahan fatwa mufti, saya masuk dalam tu. Kau baca ni, daripada kau nak berlontung tak tentu halo, katakan. Masjid Madinah berapa kali baiki? Masjid Madinah berapa kali bosah? Mana yang asal Masjid Madinah? Mana asal Masjid Madinah? Mana asalnya? Mana rupa bilik Nabi sekarang ni? Tuan-tuan dah pergi Madinah kan? Masjid Madinah. Cari yang asal. Berubah tak masjid tu? Berdosa ke orang yang ubah tu? Berdosa ke? Ha? Tetapi bila dimakmurkan masjid dengan lebih selesa untuk orang, menyebabkan orang lebih selesa beribadah apa semua, itu lebih afdal. Tapi kita meraihkan kalau masjid tu ada keistimewaan dia, janganlah sampai hilang semua. Esok masjid ni nak puasa, katakan, takkan nak rombak semua? Takkan tak ada yang asal-asal dia tinggal? Cucu kita nak tengok, ni lah orang masjid negeri. Saya semayang Jumaat masa tingkatan 1 tahun 81 dulu. Dalam dia ruang macam ni lah. Tapi saya goma duduk atas masa tu tak sekolah. Masih atasnya. Tapi tak ada ukiran macam ni dah. Ini dah kemudian ni ukiran-ukiran ni. Aircon ni lagi lah baru. Tapi asalnya unik, Masjid Nabawi. Jadi betul, sejarah ni kena didokumentasikan. Dokumentasikan lah, supaya anak cucu kita tengok, wah inilah perjuangan orang dulu, inilah orang Masjid Nabawi, kita kan. Tapi 10 tahun akan datang, muek ke lagi? Tak muek lagi. Tentu masjid lain lebih besar lagi. Ya. Janganlah kita lontung bona. Janganlah kita lontung bona. AJK itu pun kawan-kawan kita. Saya naik kesian tengok Saya baik saya tak jadi AJK, dengan sese pun kena lontung kata. Yo. Okeylah. Tuan-tuan minta maaf lah, gurau aja, ya. Akhir sekali, yang ada akhir dah masuk isyak. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tak nak berhijrah, ya. Ingat tu, mencela orang yang tak nak berhijrah. Kalau kita tak nak berubah, dah kena hukum pun tak nak berubah. Tu macam orang yang scammer tu, yang kena tangkap tu. Dia mempertahankan diri dia tu. Netizen kata dia orang tegur dia minum arak. Apa kau sibuk? Dosa aku minum arak antara aku dengan Tuhan. Kau sibuk apa pasal? Ya, kita tak sibuk. Dosa kau punya pasal. Tapi kau mencemarkan Islam, aku orang Islam. Kau minum arak, kau mencemarkan Islam. Nama aku sebagai Islam pun tercemar. Yang itu kita sibuk. Sebab itu kita nasihat, jangan minum arak. Marah dia kena tegur. Tu orang yang berbangga dengan maksiat tu. Macam mana nak buat tu? Berdoa lah, semoga pintu hati terbuka. Nak azan Tuan Bilal masuk. Oh, dah lama masuk. Okey. Kalau azan bagi laluan. Azan tuan? Kalau azan saya bagi laluan, lepas tu kita tutup lah.
Sebagai penutupnya tuan-tuan, daripada tafsir asbabun nuzul dan tafsir ayat ini jelas ya, wajibnya berhijrah ini ya, untuk melaksanakan ajaran Islam secara syumul dan bebas. Itu yang Nabi berhijrah itu ya. Yang keduanya dapat mengajar, memperdalami lagi ilmu syariat dan hukum hakamnya. Kalau kita berada di negara yang disekat, ilmu pun kita tak dapat ya. Yang ketiganya, umat Islam sendiri dapat menyiapkan satu tuntutan kenegaraan sehingga menjadi satu komuniti masyarakat dunia yang ada kuasanya, yang boleh menyebarkan dakwah Islamiahnya bila bernegara. Tu kena berhijrah tu. Dan bila selepas berhijrah, Nabi menyatakan daripada riwayat Ibnu Abbas, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyyah wa idza astaghfartum fanfiru. Nabi kata tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Fathul Makkah. Itulah sekali hijrah fizikal berlaku. Tak ada lagi kita nak dapatkan sunat, kita pergi ke Makkah, lepas tu hijrah secara fizikal dan dah ikut Nabi. Tak ada dah. Ya? Hadis ini mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, bila Nabi balik semula ke Mekah tu. Tetapi yang ada apa dia? Jihad dan meneguhkan niat. Jihad hidup sampai hari kiamat. Jangan kata sekarang tak wajib jihad. Wa idza astaghfartum fanfiru. Jika kamu harus keluar daripada suatu negeri, maka keluarlah dari negeri itu demi kebaikan. Keluarlah ya. Sebab apa? Pandangan-pandangan ulama salaf ya, sebagai akhirnya kalau negara ataupun tempat itu penuh dengan kebidaah, bidaah makna perkara bertentangan dengan agama, sesat, batil dan sebagainya. Ibnu Qasim mengungkap bahawa ia mendengar Imam Malik berkata, tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk tetap lagi di tempat itu, di satu negeri yang di dalamnya ajaran ulama salaf selalu dileceh-lecehkan. Kalau tempat itu golongan ulama dileceh-lecehkan, diperkecil-kecilkan, sampai ni ramai puak-puak ustaz je, tak berguna langsung untuk maju, dipeleceh-lecehkan kan. Sampai ulama langsung ya, ditindas. Tidak salah kita mencari tempat yang boleh kita mencari kekuatan. Ya. Maknanya harus engkau mengubahnya menjadi kebaikan. Kalau yang pertama, ubah dulu. Kalau tak mampu nak ubah, barulah beruzlah. Jadi jangan starting dengan uzlah dulu, mengasingkan diri. Aku tak campur, dia kata. Aku tak campur urusan kau, dia katakan. Aku tak campur urusan ini. Dan akhirnya dia beruzlah tanpa dia berusaha untuk mengubah kepada kebaikan tadi. Jadi itulah ya, di antara beberapa pedoman yang boleh kita ambil daripada ayat 100 surah An-Nisa ya, juzuk yang kelima ini, surah yang keempat oleh almarhum Dr. Abbas Zuhaili. Jadi segala yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan sambung ayat seterusnya ya. Tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.